Nak tengok dekat mentang-mentang dah ada mentang-mentang makan roti jala kan. Itu tak roti jadi jala. tu. Kenyang roti jala. Oh. Untuk mak isteri. Waalaikumsalam Cikgu Jinggo, apa khabar? Oh hebat, lama tak jumpa. Jumpa dekat FB. Cikgu Jinggo, Tuan Jinggo. Sekarang jadi maha guru kepada Fazli Aziz ya, Tuan Jinggo. Oh hebat. Mana share. Okey, dah ada kat Facebook. Bagus tu. Okay. Terbaik Tuan Taufik ni. Berjaya. Allah, hebat. Masya-Allah. Lina Chan tanya Ustaz, nak kongsi pasal apa hari ni? Hari ni nama kita, tajuk kita Sembang More hari ni. Sembang More. Tajuk kita tajuk bebas. Maknanya semua orang boleh tanya, kita pun boleh tanya. InsyaAllah. Kepakaran kami adalah saya kaunselor, Ustaz Nabil boleh buat ruqyah, buat rawatan Islam. Rawatan Islam. Kalau nampak jin jembalang kan, halau jin, jumpalah Ustaz Nabil. nak belajar makan sedap boleh juga. Bab makan kena bawa dua-dua. Masya-Allah. Insya-Allah. Yalah 1-2 hari ni banyak orang tertekan ni. Sebenarnya banyak ada orang yang dia banyak kata kan bila dapat tahu kata PKP disambung kan. Ya, sebenarnya ada beberapa isu yang tengah hangat sekarang ni lah. Nah, ya, di antaranya adalah yalah dia orang stres. Bukan stres, dia orang stres lah. Untuk melalui PKP yang keempat akan datang. Lepas tu makan macam mana, dia orang pekerjaan yang tak ada kerja kan. Betul. Lepas tu orang yang nak beri makanan pun dah berhenti buat dah. Orang nak bagi bantuan pun dah berhenti buat dah. Betul. Nah, ini kita dapat tahu, kita harapkan lepas ni Tuan Abid Lu boleh buat balik ke? Boleh buat balik lah. Dia hari ni dia bagi tahu dia nak hentikan tu hari ni. Nak stop. Betul. Nak tu stop, antara isu-isu yang agak orang kata terkesan kepada masyarakat kita hari ni sedih betul lah. Memang sedih juga lah. Kita yang ni pun sedih sebenarnya. Kan? Betul. Kerana bantuan dia tu banyak manfaat daripada keburukan. Kan? Betul. Kita tak nafikan benda-benda kadang-kadang bukan disebut pun kadang-kadang netizen yang mengatakan tu yang menyebabkan dia tu. Tapi sebenarnya kebaikan lebih besar daripada keburukan. Betul. Dan Nabi kita apabila benda tu lebih kepada kebaikan, kita buatlah. Kita kena buatlah kan. Betul. Kalau perkara tu lebih kepada keburukan, berhentilah. Macam bila benda yang boleh bawa kepada keburukan, berhenti. Itu ya isu-isu yang hangat pada hari inilah. Betul. Walaupun kita ucapkan syabas kepada Ustaz Abid lah pasal dia patuh dengan peraturan undang-undang negara kita kan. Tapi dia memang sementara ni dia antara orang yang sangat terbaik lah untuk yang terbaik, terbaik betul kan. Kita dapat daripada 1 juta pun mungkin susah kot nak jumpa orang yang macam dia kan. Betul. Dia pun dah habis pun duit dekat 1 juta untuk habiskan duit dia sendiri tu. Ya, pengorbanan yang dia buat, masa, tenaga. Kami tak mampu buat. Betul, kita tak mampu. Betul. Kita tak mampu buat. Saya tak mampu buat lah kan. Masya-Allah. Jadi ada isu-isu semasa boleh kawan-kawan Taufik. Ni Ustaz Nabil ni, Lina Chan tanya, saya stres PKP sebab pening nak fikir nak masak apa. Tu dia isteri hebat ni kan, sampai pening tak tahu nak masak apa. Banyak menu. Untuk mengatakan Ustaz, Lina Chan ni dia banyak simpan stok susu Farm Fresh. Dia kata susu lain tak boleh minum, Farm Fresh dia boleh minum. Satu peti ais tu dia simpan susu tu. Dia jual ke apa? dia makan untuk diri dia dengan keluarga dia, insya-Allah. Itu hebat tu, masya-Allah. Harap-harap dengan family Lina ya, bukan makan sendiri kot ya. Kalau ada lebih bagi tahulah. Betul memang Farm Fresh dia susu dia sedap. Memang dia tak manis sangat. Dia tak manis dan dia sedap. Berbanding dengan susu-susu lain. Susu yang lain, Dash Lady dan sebagainya kan. Betul. Dia sangat ni, cuma harga dia agak tinggi sikit lah. Betul. Tapi memang terbaik.
Dan kita bukan apa ejen mana-mana susu insya-Allah. Tak. Kita suka minum. Aduh. Waalaikumsalam Irwan Ghazali. Lama tak jumpa kawan satu. Irwan Abiliu sebenarnya kami ni sebenarnya ex-KC dulu, College Chancellor dulu UPM. Masya-Allah. Satu blok je lah. Satu blok tu lelaki je, dah tak ada perempuan, tak ada lelaki yang lain. Satu blok tu untuk lelaki saja. Ya, saya ni hanya penyokong Abid Liu. Penyokong. Tidak kenal, tak pernah jumpa, tapi kenal dalam YouTube dan dalam Facebook je lah. Macam mana kita nak tolong ni Lina Chan, dia tak tahu nak masak apa. Mudah je. Dia tadi saya dah buka Facebook. Dia orang list 30 hari masakan Ramadan. Dengan masakan telur je. Telur ni, esok telur ni, lusa telur ni, masakan telur ni sampai 30 hari. Dia sebenarnya seorang perempuan yang Mina suka masak, dia tak ada masalah sebenarnya bagi dia. Dia jangan buat boring, maknanya kita gunakan skill-skill yang ada ni untuk buat. Kan? Ada setengah orang dia suka makan telur je. Telur hari-hari, telur masak sambal, telur cili, telur rebus, telur gulai, telur apa kan. Mana gunakan. Macam tu sebenarnya. Dia tak ada yang boring sebenarnya tu. Betul. Agak terlebih mai sini. Betul. Dia kalau nak hilang stres Lina, maksudnya dah siap masak, hantar delivery pada kami berdua ni, insya-Allah. Tak hilang stres tu. Ustaz Firdaus Abu Jalil tanya, salam Fik, nak tanya pendapat isu Rohingya. Ni ada kata pulang balik, ada kata dah terlebih-lebih. Apa pandangan Ustaz Nabil? Okey, saya ni tentang ni bukan bidang saya, tapi bagi saya lah. Ya, kita macam Nabi sebutlah. Nabi pernah sebut, saya Umar pernah kata, Nabi pernah sebut, apabila kita dengar wabak di satu tempat, jangan kita pergi, kan? Dan apabila kita di dalamnya, jangan keluar. Jadi bermakna dalam kes sekarang ni memanglah sepatutnya kalau time kita elok mungkin kita boleh bagi masuk, boleh bantu kan. Tapi dalam tempoh ni kita tak tahu macam mana dia orang punya perjalanan, dia orang adakah dia orang dah di check, di apa semua kan. Saring apa semua tu. Saring semua kan. Sebab kita kalau boleh kita nak selesaikan supaya bila kita nak selesaikan apa yang kita hapiskan dulu. Jadi mungkin selepas ni insya-Allah mungkin boleh kan. Untuk sekarang ni bagi saya agak sukarlah sebenarnya kan. Betul. Sebab kalau dah mula masuk sekali akan masuk 2 kali. Kalau dah musa 2 kali akan masuk 3 kali. Itu isu yang inilah sebenarnya. Memang bukan kita tak berkemanusiaan, tapi bagi saya kita kena selesaikan dalaman yang kita yang sangat agak teruklah, yang menyebabkan ekonomi kita terbantut sepenuhnya. Apa pandangan Ustaz bila yalah ada wakil daripada rakyat mereka tu memohon untuk memiliki kad warga negara? Tu berat. Warga negara kan. Tu berat juga lah sebenarnya. Macam kita sendiri pun kita sendiri bila kita pergi Mekah, kita pun teringat, kalau dapat aku jadi warga negara Saudi kan best. Kan? Tapi susah sebenarnya. Kalau siapa tak nak jadi warga negara Mekah, boleh pergi Masjid Haram, pergi Masjid Saudi kan. Tapi apa yang kita nak, apa yang kita inginkan tak semestinya kita dapat. Kita ambil tu. Mungkin orang boleh minta, dan apa yang macam kita juga, kita takkan dapat benda yang kita nak. Benda yang jika benda tak perlu bagi kita. Dan Allah sendiri pun Allah akan bagi bukan ikut nafsu kita, Allah akan beri ikut keperluan kita. Keperluan kita, betul. Keperluan kita kan. Macam itulah, itu komen daripada saya yang tak tahu apa ni. Betul lah. Dia isu bila kita bercakap tentang isu pelarian ni, memang mana-mana ini isu dunia kan. Satu masa ketika dulu Jerman pernah bagi hak kerakyatan warga negara kepada rakyat Syria kan. Dan akhirnya bila dah terlalu ramai, Jerman terpaksa tutup hak kerakyatan tu kan, sebab rakyat mereka dalam negara sendiri pun masih lagi orang kata tak dapat kebajikan, masih lagi belum settle masalah isu-isu sosial, kemiskinan dan sebagainya. Mana mungkin untuk nak terima orang luar kan. Sama juga lagilah kita negara Malaysia yang baru nak maju lah orang kata kan. Dan kita di ambang masalah ni kan.
Maknanya kita kena selesaikan dulu satu-satu. InsyaAllah jika semua okey, kita tak ada masalah. Sebab Malaysia ni negara yang sangat baik. Baik, betul. Sangat boleh berkomunikasi. Dan menjadi satu negara contoh bila musim haji, kita Malaysia. Dalam satu dunia ni Malaysia menjadi negara contoh. Betul. Maknanya Malaysia sangat hebat. Jadi mungkin sekarang ni mungkin tak boleh lagi lah. Tapi lepas ni akan datang mana tahu kan. Bila semua dah selesai. Kan? Kita tak kebelah mana-mana. Kita bukan jenis tolak tak. Maknanya masing-masing warga Rohingya layak dia boleh meminta. Boleh minta. Tapi tak semestinya apa kita minta kita dapat. Betul. Kan. Saya minta nak bawa kereta tapi tak boleh. Mana boleh bawa tak nampak. Kan. Jadi benda tu bukan tak menjadi tak boleh. Kan. Jadi maknanya ada benda yang kita boleh minta dan dapat, ada boleh yang kita ada benda tak minta dapat. Apa ada? Kan. Terima kasih Ustaz. Tahniah Ustaz pandangan yang amat praktikal daripada Cikgu Jinggo. Masya-Allah. Alhamdulillah tuan guru kata okey lah tu. Untuk pengetahuan semua, Ustaz Nabil ni OKU, buta penglihatan ya. Tapi dia punya pemikiran pembacaan sangat luas, insya-Allah. Alhamdulillah. Betul Lina Chan. Lina Chan betul. Saya satu batch dengan alumni UPM dengan Ibik Leo. UTTDI batch tahun bila ni? Kami keluar tahun 2008, 2007, 2008 macam tu lah. Baru grad baru grad. Saya grad tahun 2000. Tu dia. Tu level tinggi tu. Level maha guru lah awal lagi kan. Masya-Allah. Okay, ada lagi mungkin ada soalan-soalan daripada rakan-rakan kita. Ada orang semangat more mana ni, tak apalah kita bagilah dia kan. Semangat more. More roti jala. Waalaikumsalam Tuan Syamsuddin abang daripada kaunselor organisasi daerah belah Greek sana, belah Greek. Tuan Syamsuddin. Masya-Allah, hebat. Pemilik resort Greek. Kalau ada resort boleh jumpa abang Syamsuddin ni. InsyaAllah lepas PKP ni boleh pergi tu. Betul. Sanisa Saleh. Sanisa Saleh Junior. Orang Kedah. Betul, lagi special insya-Allah. Sanisa Saleh Kedah kat mana ya? Ustaz ni pun orang Kedah. Ni junior dulu. Selalu mengutip Sanisa ni dulu. Dia apa nama tu? Comel. Sanisa ni dulu comel, jadi selalu kena usik. Dulu lah kan. Sekarang pun comel juga kan. Tapi tak boleh usik dah kahwin kan, dah isteri orang tak boleh. Azura Johari. Dia sebenarnya dia isu semasa ni kita boleh bincang, tapi dia sebenarnya kita kena keterbukaan. Kan bila kita terbuka, bila kita senang bincang, insya-Allah kita akan dapat solusi. Betul, insya-Allah. Mbak kata macam anda kata lah, maknanya kita ni bukan pembaris. Ya, betul. Kita manusia ni bukan pembaris. Kita tak boleh menilai sama ada orang tu betul tak betul. Kita tak boleh itu. Kan? Itulah kan. Betul. Tu dia Sanisa. Sekarang dia kat Jitra, tapi sekarang di Kulim. Dulu kini selamanya tetap comel. Tu dia kan. Tak apa, dia makan sendiri tak apa. Dia nak jimat. Bagi silakan kan. Selamat berpuasa. Ini memang hari ni alhamdulillah lah, hari pertama memang rasa betul-betul abnormal hari ni sebenarnya. Abnormal macam mana tu? Selalunya kalau puasa pertama memang daripada semalam lagi memang tak akan duduk di rumah dah. Okey. Memang kalau tahun lepas memang terus imam tarawih, lepas tu hari pertama terus terbang ke Sabah. Okey. Sampai ulang Sabah, Sarawak, Singapura, Brunei, Indonesia, sampai balik. Sampai dekat raya. Tapi tahun ni memang masya-Allah duduk di rumah. Buka puasa masya-Allah memang penuh dengan makanan lah. Yang kedua kita tak letih sangat. Tak letih sangat rasa. Tak letih. Alhamdulillah. So hari ni
Buat tarawih semalam tadi, hari ni tarawih berapa rakaat? 8. Tak gaduh ya, 8 ke 20. Abah saya umur 75. Dia kata buat 8 lah. Mak 65 suruh buat 20. Jadi saya kata tak apa, saya tengah-tengah, saya buat 8 cukup lah. Alhamdulillah. Jadi kita kena raihkan orang tua-tua, kan? Raihkan orang tua-tua. Akhirnya pilih untuk diri sendiri juga kan. Dalam manusia kan, akhirnya untuk diri kita juga kan. Perlu, diri sendiri perlu. Bukan kita tak fikir orang lain, tapi kita diri sendiri buat perlu. Bila kita diri kita tenang, insyaAllah kita mudah untuk orang lain. Macam tu. Okey, sama-sama Firdaus Ustaz lah. Dia kata thank you for pendapat. Sama. Tuan-tuan ada apa-apa nak cerita, boleh cerita. Kami dua orang tak habis cerita ni. Ini kira test-test je biasa dengan Cik Fazli Aziz. Dia busy. Kami biasa-biasa je. Ni amatur je kan. Macam apa pandangan Ustaz ni? Lately ni kita dapat dengar cerita isu apa? Wanita-wanita di luar sana, isteri-isteri yang menjadi mangsa kepada baik pengabaian maupun boleh dikatakan sebagai keganasan rumah tangga lah. Sebenarnya isu ni dah lama sebenarnya. Tapi oleh kerana dalam PKP ni mungkin dia terselah kerana masing-masing duduk di rumah dan mungkin waktu ni dia tak dapat nak kawal lah kan. Sebelum ni mungkin dia keluar, dia kerja, dia boleh buat apa kan. Dia sebenarnya itulah kepada para suami ni, bukan kita tak katakan dia salah. Kan? Tapi Allah jadi, kita kena ingat tu, Allah menjadikan kita ni, bila kita Allah menjadikan kita berpasang-pasangan, pasangan. Lepas tu hubungan kita sebenarnya, kalau yang menjadi masalah bila terputusnya komunikasi, ataupun salah seorang kata aku betul dan aku salah, kau salah. Yang kedua kata aku ketua, kau kena ikut apa aku nak buat, aku nak buat ikut suka kau. Sebenarnya itu tak boleh. Itu bila terjadinya hal macam tu, memang yang sesaranya adalah isteri lah. Isteri lah. Sebab wanita ni dia memang kita nampak macam kuat. Seorang wanita memang kita nampak kuat. Tapi sebenarnya wanita ni perlu belayan dan kasih sayang sebenarnya. Kan? Perlu belayan kasih sayang, dia perlu dia nak dengar orang cerita, suami cerita, dia boleh dengar. Dia suka bercerita. Okey. Jadi bila suami ada hal masing-masing dan mungkin ada masalah daripada permulaan kahwin menyebabkan bila isteri tak apa, sabarlah suami kan. Kalau sabarlah. Itu sebenarnya bila patutnya daripada awal sebenarnya. Kalau nak selesai cepat daripada awal kita kena buat. Jangan tunggu dah teruk baru nak selesai, tu memang susah lah. Itu yang banyak terjadi zaman sekarang ni. Bertindak bila dah terjadi dah teruk, bila kita nak keluar daripada sesuatu memang agak berat. Dan mengambil masa kan. Macam mana kita nak tahu Ustaz? Maksudnya bila kita bermula titik orang kata apa nama tu, titik-titik awal konflik tu, macam mana kita nak kesan dan macam mana kita nak bantu untuk kita nak selesaikan isu tu Ustaz? Sebab tu berbalik pada awal perkahwinan kita tak ada orang yang kahwin yang kahwin tak suka. Susah nak jumpa orang kata. Maknanya kalau walaupun kadang-kadang dijodohkan pun kadang-kadang memang awal memang sukalah. Betul tak? Lepas kahwin makan sekali, tidur sekali, mandi sekali, semua sekali. Betul. Jadi dia memanglah permulaan kita baru kahwin dan kita tak kenal suami kita, isteri kita macam mana. Mungkin dah kahwin 2-3 bulan kita akan tahu macam mana salat belok dan benda tu akan terjadi dengan baik, akan baik. Okey. Lepas tu bila kita tahu ni bila benda tu ada akan bertukar sikit demi sikit. Contoh dulu aku selalu gelak, lepas tu sekarang dah murah, balik rumah marah ataupun macam mana kan. Itu bila titik awal tu terus kita kena ubah. Jangan kita biar. Tak apalah. Macam mana? Biar. Tu lepas tu bila kadang-kadang bila kita dengar pula, yang kedua kita kena cari orang yang betul-betul yang mahir benda ni. Jangan kita silap orang pendengar pendapat, bahaya. Benda tu boleh menjadi teruk. Kan jumpa kaunselor kan. Cari pendamai.
Kan? Cara berdamai. Lepas tu tengok kadang-kadang dulu suami selalu puji kita masak. Sekarang ni masak sikit pun tak betul lah. Marah kan. Tak masak, marah. Masak, marah kan. Itu daripada sejak awal lah. Yang terusnya kalau contoh bila kadang-kadang benda ni kadang ada sedikit gangguan kan. Kita tengoklah cara solat dia macam mana. Cara dia macam mana kita boleh nampak lah kalau dia susah solat, dia susah apa, tu mungkin ada tak kena dengan diri dia lah. Dia. Itu macam mana pandangan Ustaz bila kita dengar penceramah motivasi lah. Kadang mungkin datang kaunselor juga. Kadang-kadang penceramah hebat. Kadang-kadang para ustaz asatizah kita pun kadang-kadang kalau bercerita tentang soal perkahwinan ni, dia cerita perkahwinan ni macam kita ni berada di kayangan. Kayangan kan. Kasta kayangan kita cakap ni kan. Macam di alam syurga. Seolah-olahnya perkahwinan tu tak ada gaduh kan. Semuanya indah-indah belaka. Apa pandangan Ustaz? Dia sebenarnya perkahwinan tak ada gaduh bukan perkahwinan. Bergaduh itu indah sebenarnya. Cuma kita banyak indah indah. Dia sebenarnya bila kita cerita tentang keindahan rumah tangga ni, kita bukan di alam, kalau kita cerita semua indah ni semua bukan realiti sebenarnya. Bukan realiti. Itu drama TV semua. Mungkin dia orang nak menyeronokkan nak bagi orang kahwin sebenarnya mungkin lah. Kan. Tapi hakikatnya setiap perkahwinan, setiap benda ni dia ada masalah dia. Kita sendiri pun dengan kadang-kadang anak dengan bapak bergaduh. Kan? Kadang-kadang anak perlu tahan bapak. Betul? Tapi kadang gaduh juga. Macam tu juga suami isteri. Dia mesti ada pergaduhan. Bila ada pergaduhan, ada jalan penyelesaian dia. Tapi dengan syarat dia cepat-cepat cari jalan penyelesaian dia. Tapi kalau bergaduh biar terus bermasam muka, terus diam, terus apa lama-lama hancur. Jadi dia dalam perkahwinan ni memang akan ada pergaduhan. Cuma pergaduhan tu sama ada boleh bawa kepada kebaikan ataupun benda buruk. Kan? Makna setiap perkahwinan ni akan melalui beberapa fasa. Sebelum lepas kahwin akan gembira, seronok. Lepas tu bila mengandung, tiba-tiba isteri pula tak suka bau suami, bergaduh pula kan. Masam abang ni. Kan? Lepas tu bila beranak pula, suami kata pula, alamak, awak ni tak ada masa ke abang, awak kat anak je kan. Jadi bergaduh pula. Sebenarnya kalau tak bergaduh, kita tak tahu macam mana selesai masalah. Jadi bila bergaduh, tahu. Macam ni, okey, ambil masa macam ni kan. Lepas tu bila dapat, ni anak awak baca, tak boleh. Makna kita bila mesti akan bergaduh. Kan? Mesti akan bergaduh. Macam bergaduh juga kan. Cuma cara bergaduh macam mana dan cara penyelesaian macam mana. Itulah. Tidak ada. Tapi kalau ada, hebat sangatlah. Kalau ada yang tak bergaduh tu memang hebat sangatlah. Masya-Allah. Kan? Apa pandangan Ustaz kan bila mana ada sangat persaingan perkahwinan tu, ada juga kita jumpa orang yang dia tak seperti normal kalau kita cakap hubungan suami isteri konflik, tapi ada satu pasangan tu seolah-olahnya suami dia tu segala-gala ni kan. Sampai suami tak kerja, suami buat kesalahan macam tak ada salah. Dia kata suami dia semuanya betul, orang lain yang salah kan. Apa dengan Ustaz? Dia sebenarnya itulah, dia ada beberapa isu lah. Pertama mungkin dia terlalu sayang suami dia. Mungkin dia terlalu sayang. Maknanya mungkin daripada yang ke awal memang terlalu sayang dan dia rasa yalah buat apa aku buka aib suami aku. Yang kedua mungkin tekanan yang dia hadapinya yang memaksa dia untuk dia buat macam tu. Kadang-kadang dia bukan nak macam tu, tapi oleh kerana dia terpaksa buat. Itu dilema seorang wanita tu. Yang kita tak tahu. Yang ketiga kadang-kadang boleh jadi ada sihir kan. Tapi kita kena check lah. Kena check betul-betul masalah sihir tak. Pendapat Taufik macam mana? Apa nama? Tu terganggu sikit kan, ada bunyi-bunyi keliling. Biasalah itulah realiti hidup perkahwinan kan, buat live anak-anak tutup pintu. Tadi kita pendapat Taufik macam mana? Tentang apa tadi? Kat mana tadi kita ya? Terlepas tentang wanita yang dia semua malas suami dia semua betul Dia apa pandangan Taufik? Itulah kita kena check, kita kena semak semula adakah mereka dia ni macam Ustaz cakap tadi lah, kena sihir ke kan, kena nasi
istilah orang Melayu ni nasi kangkang ke kan? Ilmu penunduk ke? Ilmu penunduk ke? Ataupun ataupun personality wanita ni terlalu lemah. Maksudnya kadang-kadang saya selalu berbual dengan isteri saya kan, kadang-kadang watak wanita di Malaysia ni banyaknya watak watak sedih kan. Kalau tengok drama Melayu ni cerita isteri dia sedih. dipukul, isteri dihina. Dia macam dah jatuh tangga, ditimpa tangga lagi kan. Yang tu yang agak, dan kadang-kadang cerita-cerita tu dan masyarakat terpengaruh dengan cerita tu dan dia jadi satu nilai, value dekat kita punya masyarakat. Ya, macam ni lah, bila cerai ya kena balik tu keluar rumah. Bila cerai ya terus keluar rumah. Kan? Sebenarnya itu bukan realiti kehidupan agama kita, bukan? Kan? Bila kena marah ya, perempuan bila kena pukul ya tak apa, kena taat pada suami, bukan? Tu kata bila kita tak tahu macam mana cara nak uruskan, lepas tu kita kena tahu apa yang kita kena buat. Kan, kena pukul apa yang kita kena buat. Permulaan apa yang bila kita dapat proses berdawan, insya-Allah kalau kita sayang hubungan keluarga kita, mungkin kita boleh berbaiki, ataupun yang kedua kita boleh keluar daripada sengsara. Tapi kalau kita dah biar lama 10 tahun, 12 tahun baru nak bertindak, tu memang agak susah sikit lah sebenarnya. Susah sikit lah, ada susah. Tapi seorang wanita dia perlu kuat. Sebab Nabi kata, Nabi datang, Nabi meninggikan martabat wanita. Kan? Kan? Nabi hormat kepada wanita. Jadi para wanita sekarang hargailah diri anda. Macam tu. Macam mana pandangan Ustaz hari ni, ialah lepas berlakunya konflik antara suami dan isteri, maka berlakulah satu benda perkara yang kita mula perkatakan hari ini, iaitu berkaitan dengan mulalah dia serang panic attack, anxiety, depression kan. Jadi macam mana tu nak elak daripada, ialah kalau mereka faham, mereka tahu bagaimana nak coping, macam mana nak urus, maksudnya pergi ke jumpa kaunselor ataupun jumpa psikiatri dan sebagainya. Tapi rata-rata dalam masyarakat kita hari ini, mangsa-mangsa keganasan ni, terutamanya perempuan yang bila dia murung, dia stres, dia tak tahu nak buat apa. Jadi macam mana kita nak bantu dia, Ustaz? Sebenarnya sekarang ni banyak medium sebenarnya kan. Banyak medium. Dan wanita ni dia terkenal dengan sifat kelang kabut. Dan sifat takut yang menguasai diri dia. Itu yang mendorong dia menjadi anxiety dan sesuatu. Kan? Jadi seorang wanita kalau boleh, bila kita tahu kita tu mangsa ataupun kita rasa kita tu ada tekanan, cepat-cepat kita kena banyak-banyak membaca sebenarnya. Banyak membaca. Banyak media bagi saya lah, banyak media yang kita boleh baca untuk kita selesaikan masalah, untuk menghindarkan kita. Kan? Sebab kalau bagi saya sama sekarang wanita semua educated, semua ada handphone. Kan? Cuma kadang-kadang dia tak tahu media macam mana nak buat kan. Jadi yang kedua di antara yang boleh membantu adalah baca mak surat lah. Mak surat. Mak surat tu sangat penting dalam kehidupan kita sebenarnya. Ibarat makan nasi lah. Kan? Makanan harian kita nasi, jadi mak surat tu ibarat macam makanan asasi kita. Kan? Tapi kalau baca mak surat tak selesai masalah tak ini juga. Jadi kena buat dua-dua lah. Bagi saya lah, maknanya kena kenali masalah kita. Aku rasanya aku pelik lah. Dulu aku tak macam ni. Sekarang aku macam ni lah. Dulu aku tak takut. Sekarang ni aku dengar aku dah sejuk kaki. Aku dah getar dah. Dulu aku kuat tapi sekarang aku shaking. Aku mula shaking lah. Kenapa lah? Bila tak tahu kenapa cuba Google sikit dan cuma jangan percaya pada Google. Bila baca sikit dia punya ni dan cari kaunselor ataupun cari tempat yang betul-betul yang sesuai. Sebab Google ni hanya membantu sikit memudahkan medium. Bukan guru Google bukan guru. Banyak orang sekarang ni bergurukan Google. Gunakan cari agama pun dengan Google, cari ni memang betul boleh cari, tapi cuma hanya medium untuk memudahkan dan mengenalkan kita. Itu je dulu. Sekarang ni Google, Facebook sekarang semua jadi guru kita sekarang. Banyak sekarang ni. Betul. Sebab tu Imam Syafi'i sebut ilmu fil kutub, ilmu dalam kitab. Tapi sekarang ni kitab pun online kan. Jadi boleh baca. Cari media yang betul. Mudah dapat hasil betul. Macam itulah. Apa komen Taufik? Sambung sikit. Betul lah, maksudnya bila kita dah dapat dah ada rasa dah macam
tak selesa, iaitu ada anxiety, ada depression, maka kita kena buat, memang kena buat sesuatu. Tak boleh nak tunggu saja, kita kena bertindak. Jumpa orang yang boleh membantu, sama ada jumpa kaunselor, jumpa ustaz, ataupun jumpa psikiatris yang sesuai lah dengan rawatan yang sesuai. Semua tu jalan. Psikiatris bukan gila jangan salah hati Semalam pun saya jumpa dia kata ustaz kata saya psikiatris, ingat saya gila. Bukan. Kan? Psikiatris ni nama dia punya dia. Dalam tu macam-macam lagi. Betul. Kan? Beratus-ratus jenis penyakit yang dikatakan sebagai psikiatris punya isu kan. Jangan salah faham. Orang kita itulah pemahaman dia bila psikiatris ni gila dah. Kan? Betul. Itu bukan. Jangan. Itu. InsyaAllah. Okay. Ada lagi? Ke tak ada dah? Nampaknya tak ada soalan. Ada lagi soalan? Terima kasih baru masuk Mus. Sahabat lama Munir. Mus. Rasanya kawan zaman sekolah menengah ni. Munir Max Mero Mus. Sekali dengan Hafiz Hamidun lah? Hafiz sama tu. Hafiz Hamidun. Tapi artinya tak jumpa Hafiz Hamidun ni. Hafiz Hamidun dia masuk sekolah menengah kami form 3. Nampak masa tu Hafiz Hamidun keluar daripada MRSM Langkawi, masuk Seri Perak tahun 99. Uni tak pasti sempat ke tak. Semua berbakat-bakat semua ni kan, maknanya. Yalah, insyaAllah kan. Ni kaunselor hebat, Muiz Rusli. Selamat datang. Masya Allah, selamat datang. Orang Sabak Bernam. Kaunselor hebat Sabak Bernam ni. Masya Allah. Amir Amirul, anak murid dulu Solasi Utama. Mungkin Ustaz ingat lagi. Amir Amirul. Ingat. Camp dulu kan. Ingat. Bebas. Pergi di mana tu dulu kita buat di Lembah Pangsun ya? Lembah Bistari, Lembah Pangsun. Bistari kat Ulu Yam tu kan. Kat Ulu Langat, kat Ulu Yam ada. Semua ada kita. Ustaz Fira Sazlin, selamat datang. Tuan Muiz, Tuan Handsome Muiz, kaunselor berkaliber, YouTuber kan, hebat. Masya Allah. Taufik, satu soalan. Bila seseorang tu kalau dia rasa dia terperangkap dalam diri dia, apa dia perlu buat? Dia terperangkap dalam diri dia rasa macam diri tak berguna lagi, dia rasa macam tak ada harapan untuk dia nak ni, apa dia perlu buat dalam sisi psikologi? Itu yang banyak berlaku lah. Maksudnya saya tengok satu sudut dah. Yang pertama kita tengok pertama dia nak memang dia kena tahu personality dia. Saya suka kalau nak tengok dia ni, orang yang fikir macam ni, saya akan bagi dia ujian personality Big Five, Ustaz. So, kita nak tengok biasa orang-orang yang macam ini, mostly lah saya tak kata dia mesti apa tu, tapi kajian satu bukti menunjukkan bahawa orang yang ada fikir macam ni adalah mereka yang mempunyai personality neurotic, yang suka menyalahkan diri ataupun dia datang disebab menyalahkan orang lain. Bila dia rasa orang lain melihat dia dia melihat secara rendah, jadi dia akan kurung diri dia. Dia akan dihindarkan diri pada dia, neurotik. Tapi kena ingat je Ustaz, ujian personality ni bukan kita nak tengok kelemahan. Ramai orang kata ujian personality nak tengok kekuatan dan kelemahan. Saya berfikiran yang berbeza daripada kenyataan tersebut. Pada saya personality is personality lah. Hanya just to know di manakah personality dia. Jadi kalau orang ni neurotik, apa yang kita boleh bantu, that because personality ni dia nilai value dalam personality tu bersifat tekal. Jadi bila kita dah tahu dah katakan dia neurotik, maka kita akan bimbing dia dan gunakan pendekatan yang sesuai lah. Dan saya suka untuk mensantas pemikiran dia. Apa yang dia fikir secara negatif tu? Kenapa dia fikir secara negatif tu? Dan tunjukkan evidence, bukti dia. Misalnya contoh kalau dia kata Cik Taufik, saya ni takut dengan masa depan. Kalau saya merancang, saya akan gagal. Apa buktinya you gagal? Kata, pernah dulu saya belajar dulu dan saya cuba aim satu target dan saya gagal. Dan sampai hari ni
Rupa-rupa apa ni sampai hari ni, dan saya akan pegang pada itu, dan bila saya gagal pertama dan saya akan gagal sekali lagi. Jadi orang yang macam tu kita kena bantulah, maksudnya definisi kejayaan dia, definisi kegagalan dia tu kadang-kadang sempit, bersifat kecil. Jadi macam inilah tugas peranan kita sebagai kaunselor untuk besarkan jiwa dia tu, maksudnya memaknakan definisi kejayaan tu dengan lebih baik, dengan lebih betul lagi, supaya dia boleh move on. Itu pada saya lah, Ustaz. Terima kasih. Betul. Saya sokong. Tuan Kamal Aki, pengetua hebat. Sekarang ni berada di Jabatan Pendidikan Selangor. Tuan Ahmad hebat. Kamal. Dulu memang hebat Kamal. Kita pernah jumpa kan dulu. Ustaz pernah pergi rumah dia. Kak Gelang, Cikgu Kamal. Cikgu Kamal. Salam kat Cikgu Mat dengan Kak Maria. Masih tetap handsome lagi kan. tetap muda kan. Tetap muda je. Cikgu Kamal. Kenal tu? Ustaz Nabil. Kenal. Berapa kali anda pergi rumah dia? Makan sedap. Oh, okey. Makan tu saya ingat lah. Masya Allah, ramai malam ni. Alhamdulillah. Okay, boleh tahan. Okay, terima kasih Abuja. Akidah Hassan is watching. Tuan Kamal dia respon. Rindu Ustaz Nabil. Wah, boleh jemput saya makan lagi. Nak buat buka puasa tak boleh, PKP kan. Tapi kalau tuan-puan yang ada isu-isu berkaitan dengan rawatan, boleh jumpa dengan Ustaz Nabil lah. Ustaz Nabil ni insya-Allah ada dapat kebenaran daripada pihak polis lah untuk membantu rawatan berkaitan dengan sihir, stres, apa yang berkaitan lah dengan bidang perubatan Islam ni insya-Allah. Ada 7 view sekarang 7. InsyaAllah Tuan Kamal kata lepas PKP kita jumpa insyaAllah boleh. Boleh. Tuan Razak Muhammad, okay, selamat datang. Dah berapa minit dah kita Ustaz? Hampir 40 minit. 40 minit. Macam mana? Betul kan? Cepat je masa berlalu. Tak apa, kita slow kita akan hentikan macam tu. InsyaAllah kalau nak apa lagi komen lah, kami akan live lagi. InsyaAllah kalau tak ada arah bintang esok belah petang sikit kot kan. Kita akan bersama dengan Dr. Fazil Cik Den insyaAllah. Profesor Datuk Dr. Fazil Cik Den. Kita akan bersama dengan beliau untuk kita berkongsi lah. Ya, Kak Zanita Ismail. Orang Kok Diang. Populasi utama. Kok Diang. Tak boleh orang Kok Diang. Betul ke sebut Kok Diang? Dia Kok Diang. Macam siam ni. Apa khabar Kak Zanita? Sihat ke? Apa khabar? Di Kok Diang ke ataupun di mana? Di Perlis? Jadi nasihat saya lah mana sama-sama kita ikut ini, maknanya pada wanita, walaupun kita rasa kita lemah, tapi sebenarnya wanita adalah seorang di antara di antara Nabi sebut di antara golongan yang sangat kuat. Jadi bila sebut kita kuat, maknanya kita bukan kuat untuk marah, bukan kuat untuk kita mengamuk, marah tak, tapi kuat untuk ambil tindakan untuk save diri kita sendiri, untuk membantu diri sendiri. Ingat, kalau kita tak ubah nasib kita, tak ada orang boleh merubah nasib kita. Jadi kita sendiri yang mampu mengubahnya. Anda mampu merubahnya. Iklan dia tu. Kan? Kita ada tetamu istimewa Puan Hayati Muhammad, Ustaz Nabil, PKM saya. Datang Masya Allah. Alhamdulillah. Orang hebat ni. Selamat datang. Puan Hayati. Kita punya kerja kita tangguh. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi itulah dia ada kita kita kena baca balik sejarah sirah. Sebab tu kita kena banyak baca sirah kan. Di antara sahabat-sahabat yang banyak membantu Nabi adalah kaum wanita. Kan? Jadi kita bukan melebihkan wanita, tapi kita menceritakan
kekuatan wanita. Sumayyah, macam mana kekuatan Sumayyah? Kan? Kan? Macam mana Siti Khadijah? Kan? Yang sekarang lagu Aisyah Ustaz. Boleh nyanyi Ustaz? Ustaz ni pun pandai nyanyi. Nyanyi sikit lagu Aisyah. Tak hafal. Alah, tak hafal pula. Lagu apa? Tak hafal pula. Kan? Tak hafal. Kita bukan penyanyi. Kita minat nyanyi lah kan? Semayang. Semayang Lagi semayang insyaAllah. Canda aku. Sumayyah, kau dibunuh di dunia sementara untuk hidup di syurga yang selama-lamanya. Itu cukup lah. Masya Allah. Kan? Lirik lupa jangan lah kan. Kita nyanyi seronok bukan lirik hafal. Betul. Dulu kalau ikut orang buat persembahan, saya beritahu saya hafal part saya lah. InsyaAllah kan. Ustaz ni juga jurulatih nasyid sekolah repair komputer, buat network. Tak ada kan. Biasalah. Semua boleh. Alhamdulillah. Semai sihat baik, alhamdulillah. Ada doktor dia yang stay at house. Bagus terus kan. Bagus. Selamat baru puasa untuk saya dan Pak Nabil. Sama puasa juga. Alhamdulillah hari pertama dah berjaya. Okay, Ustaz, apa ni untuk malam kedua kita cover. Alhamdulillah. Mungkin ada nasihat pesanan untuk ibadah Ramadan kita insya-Allah. Dia hiasilah. Dia ambillah kesempatan PKP yang ada untuk kita cuba menggandakan ibadah-ibadah yang sebelum ni mungkin tak dapat kita nak buat. Kan? Kalau kita rasa kita boring, gunakan sebab bulan Ramadan ni pahala dia berganda-ganda. Tapi kita buat bukan sebab pahala, kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yakinlah Allah sebut bila Ramadan ni bulan yang kita digalakkan membuat lebih ibadah. Makna bukan sekadar ibadah kita baca Quran, zikir tak, macam-macam kita buat. Baca buku boleh jadi ibadah. Masak boleh jadi ibadah, tapi kita niat ibadah. Makna malam, hidupkan malam. Kalau boleh tukang yang ibu-ibu yang masak bangun pagi, solat 2 rakaat tahajud kan. Buat nanti makna insya-Allah apa yang kita buat akan jadi ibadah. Gandakan. Insya-Allah Allah pasti dengar apa yang kita buat, Allah pasti menerima apa yang kita buat insya-Allah. Kan? Insya-Allah. Okey, saya rasa kita ni malam ni insya-Allah kita akan lagi. Minta maaf ada salah kata, salah silap dan sebagainya. Okey, Bel, Ustaz Bel. Okey, insya-Allah jumpa lagi. Alright. Insya-Allah. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, finish.